ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan dilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam masjid yang mulia ini. Walaupun keadaan di luar sana mengancam hujan, tapi masih juga ada orang dalam masjid ini. Tahniah saya nak ucapkan kepada tuan-tuan dan puan kerana berada dalam masjid ini walaupun keadaan hujan. Mudah-mudahan pengorbanan yang tuan-tuan dan puan lakukan pada malam ini akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat takwa. Mudah-mudahan kita dapat sifat takwa di kalangan kita. Dan bila kita memiliki sifat takwa, Allah jamin keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, kalau nak selamat, kena jadikan diri kita ni orang-orang yang bertakwa. Baru ada jaminan dari Allah Ta'ala. Dunia pun jamin, akhirat pun jamin. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Nah, bila ada jaminan dari Allah, tandanya Allah nak hadiahkan syurga bagi kita. Nah, baik tuan-tuan. Untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kitab kita. Dah sampai penghujung. Dah sampai penghujung kitab kita. Dia tunggu risalah bahawa sedang diedarkan. Saya ingat tak ada risalah tadi. Ada pada malam ini. Alhamdulillah kita. Nah, sampai penghujung. Kalau ikut kitab saya ni, kita membaca muka surat 395. Surat 395. Kita masih lagi membicarakan perkara-perkara yang berlaku di padang mahsyar.
Apa pandangan-pandangan di padang mahsyar? Tuan-tuan, puan-puan, setelah kita mati nanti, kita akan berada dalam kubur. Dalam kubur tu ada berbagai-bagai perkara yang berlaku pada diri kita. Ada berbagai-bagai ujian yang Allah datangkan dalam kubur tu. Boleh dapat nikmat, boleh dapat azab. Itu dalam kubur ya, tak tahu berapa lama. Bangkit dalam kubur, sama ada dapat azab atau nikmat, bangkit dalam kubur, kita akan diarahkan, suruh jalan dalam kubur itu kepada mahsyar. Tempat perhimpunan di padang mahsyar. Mahsyar tu perhimpunan. Padang tu padang lah. Di sana semua orang ada di situ. Orang beriman pada situ, orang kafir pada situ di padang mahsyar. Semua ada di situ. Benjamin Netanyahu ada, kena. Hitler ada, kena. George Bush ada. Abraham Lincoln ada. Hitler ada. Maharaja Hirohito ada. Tengku Abdul Rahman ada. P. Ramlee ada. Siapa tak kenal P. Ramlee? Kenal? Ada itu ya. Syarifah Aini ada. Sofia Loren ada. Kenal? Kalau tak kenal, tak pernah nak wayang ya. Semua ada situ. Asal namanya manusia, dia akan berada di situ. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dalam Al-Quran, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari yang semua manusia-manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan alam ini. Itu perkara-perkara yang berlaku sana macam-macam. Nah, seksa ada berlaku, nikmat ada berlaku. Di antaranya kita dah baca surah budak-budaknya bulan sudah ya. Di antara kita baca sebentar lagi. Nah, ada setengah mereka itu berkenderaan, iaitu orang muttaqin, ada kenderaan. Pergi dari kubur kepada mahsyar itu ada kenderaan. Dan setengah mereka itu berjalan kaki, iaitu orang yang sedikit amal. Nah, kita yang tuan ada kenderaan ke ada jalan kaki itu dari kubur ke padang mahsyar. Dan setengah daripada itu orang yang berjalan di atas mukanya. Muka yang jalan atas muka. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Nah, jalan atas mukanya dan kakinya ke atas. Iaitu orang kafir dan orang-orang yang makan riba. Dan setengah mereka itu orang yang di atas rupa kera, macam kera. Itu bangkit dari kubur itu, rupa kera. Iaitu orang yang berzina. Dan orang yang mengadu-ngadu di antara manusia supaya jadi perkelahian antara mereka itu. Itu dah kita baca dulu ni. Belum surah ya. Saya baca sudah lalu supaya apa yang kita baca malam ni dengan apa yang akan yang dah kita baca itu ada kesinambungan. Ya. Tak ada putus-putus. Dan setengah mereka itu orang yang di atas rupa babi. Benar? Rupa babi. Iaitu orang yang memakan suapan orang suap babi tau, makan suapan dan cukai yang soh yang disobokkan. Nah, yang ni haram. Dan ada 5 golongan manusia dibangkitkan seperti babi. Yang pertama, siapa berkata, tak ada ni kitab ni. Ini dalam minda saya. Siapa berkata-kata urusan dunia di masjid, esok akan dibangkitkan seperti babi. Di masjid dicerita hal dunia. Siapa berkata-kata hal dunia ketika Al-Quran sedang dibaca, dia akan dibangkitkan sebagai babi. Yang kedua. Yang ketiga, siapa bercakap-cakap hal dunia ketika majlis ilmu sedang berjalan, dia akan dibangkitkan juga sebagai babi. Nah, jadi masa tuan guru mengajar jangan cakap, diam, dengar. Nak cakap dengan dia tak apa. Ada masalah tanya, tak apa, itu bukan kita bercakap, tapi saja sembah. Kita pagi lah, beras susah dapat lah, gula mahal. Jangan cerita itu dalam dunia. Ketika tuan guru sedang mengajar. Yang ketiga, yang keempat, orang bercerita hal dunia ketika di majlis kematian. Cerita dunia saja. Dan yang kelima, orang yang cerita hal dunia ketika di tanah perkuburan. Itu tadi ya. Tapi bukan jadi babi lain. Dia kerana dia makan rasuah.
Dan setengah mereka itu yang buta matanya, yaitu orang yang zalim pada hukum syarak. Yang suruh anak buat, yang haram buat, yang sunat duit hidup ada sunat duit hidup ada, yang makruh duit hidup ada makruh kerana makruh je. Apa buta matanya. Dan setengah mereka itu orang yang tuli dah putih, pekak, labang, kelu, dah pekak, bisu lah tu. Iaitu orang yang ujub tu ni heran diri dia dengan ilmunya dan amalnya. Hari itu kita baca buku surah ya. Orang yang ujub tu nanti akan jadi apa? Kelu, pekak, bisu, tak boleh cakap. Untuk malam ni kita sambung lagi. Dan setengah mereka itu orang yang memamah akan lidahnya, gigit lidah sendiri itu, memamah akan lidahnya dan mengalir nanah daripada mulutnya, keluar nanah mulutnya. Sudah ada darah tu nanah tu dari mulutnya. Iaitu orang yang mengajar manusia menyalahi perbuatannya dan perkataannya. Dia ngajar manusia, itu guru kena betul. Tapi menyalahi perbuatan dan perkataannya. Dia cakap tapi tak sempat bikin. Nyuruh orang semayang, kita semayang. Nyuruh orang zakat, kita zakat. Nyuruh orang bersatu padu, dia je punca perpecahan. Itu yang Allah marah tu. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu pandai cakap tapi tak pandai berbuat? Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang hanya berkata-kata tapi tak pandai buat. Cakap tak sempat bikin. Jadi apa kena dia? Gigit lidahnya sendiri sampai menanah-nanah. Mengalir nanah tu daripada mulutnya. Iaitu orang yang mengajar manusia. Mengajar. Macam saya mengajar orang ni. Ngapa orang suruh buat yang sunat tapi tak buat yang sunat. Nyuruh orang je. Tapi dia lupa tentang diri sendiri. Allah marah tu. Atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Apakah kamu menyeru manusia buat baik tapi kamu lupakan diri kamu sendiri, sedangkan kamu baca kitab? Apakah kamu tak berakal? Jadi itu guru bukan senang tau. Dia kena amalkan apa yang dia ajar ni. Kalau tidak, ini dia opini. Kalau tidak diamalkannya, dia tu gigit lidah sendiri, cakap dia pandai. Dia ngajar orang jangan takabur, tapi dia takabur juga. Dia ngajar orang jangan berpecah belah, tapi dia punca perpecahan. Itu esok gigit nak lidahnya sendiri. Sampai menanah-nanah pada mulutnya. Dan setengah mereka itu orang yang terpotong tangannya, tangan kita potong. Dan kakinya, udah ada tangan, kaki yang dah potong. Yaitu orang yang menyakiti akan jirannya, yakni orang yang sekampungnya. Dia jiran dengan jiran tu tak bertegur, bermusuh, bergaduh, bertumbuk boleh, jalan-jalan nak mengenai jiran aja. Patut dengan jiran tu kita mesti hormat, baik dengan mereka, tolong mereka apa-apa hal dengan jiran. Ini dah gaduh aja. Jiran dengan jiran gaduh. Gaduh pasal apa? Pasal pokok di sempadan. Aku punya katanya. Kata ini aku punya, kita bertumbuk pasal tu. Pokok apa? Pokok apa tuan-tuan? Pokok durian, boleh tahan lah. Ini bergaduh pasal pokok terung rembang. Tahu ke apa terung rembang? Terung yang ada tu. Bukan dia ditanam pun, dia tumbuh sendiri. Bergaduh pasal pokok itulah. Jiran dengan jiran tak tegur. Jangan. Jadi apa kenanya? Dipotong tangannya, kakinya pun potong. Yaitu orang yang menyakiti akan jirannya, yakni orang yang sekampungnya.
Jadi dengan sama-sama sekampung ni tuan-tuan, jangan tak tegur. Jangan bermusuh-musuhan. Jangan masa-masa muka. Nah ya. Kemudian, dan setengah mereka itu orang yang tersula di atas kayu daripada api. Iaitu orang yang berjalan dengan manusia kepada sultan dan raja-raja. Esok kena sula. Tahu sula? Tuan-tuan tahu apa benda sula? Cucuk punggung tu dengan kayu tajam. Itu dipacak itu namanya sula. Punggung tu cucuk kayu tajam. Lepas tu dicacakkan kayu tu. Dia pun biarkan kering tu. Itu orang kena sula. Macam Sumayyah. Dia tu syahidah lah. Kerana dia mempertahankan iman. Datang orang musyrik tu. Disula. Sumayyah tu. Kemudian dibiarkan dia kering tu. Dan darahnya cerita dah. Mancur-mancur. Itu dia. Syahidah yang pertama. Di zaman Rasulullah. Kerana mempertahankan iman. Suaminya dibakar. Namanya Yasir. Dibakar hidup-hidup. Itu syahid. Cuma anaknya masa tu kecil lagi namanya Ammar bin Yasir. Dia takut. Terpaksa lah dia mengaku nak kembali kepada menyembah berhala. Tapi dia mengaku gitu aja. Lepas tu dia menjadi sahabat yang masyhur. Sahabat yang taat. Tapi masih itu tak ada batal akidahnya. Kerana dia terpaksa mempertahankan nyawanya. Itu sula namanya. Yang tersula di atas kayu daripada api. Kayu tu ada api apa tu? Iaitu orang yang berjalan dengan manusia kepada sultan dan raja-raja. Pergi jumpa sultan, pergi jumpa DO, pergi jumpa menteri nak minta projek. Nak minta imbuhan, nak minta apa-apa lah. Nak minta jawatan dan sebagainya. Itu kena sula. Teman tak angkat tangan, kena angkat gambar mana orang tak. Bukan salah pergi jumpa sultan tu, memuliakan dia tak apa. Tapi jangan ada kepentingan nak jumpa dengan dia. Jangan ada hendakkan habuan. Itu yang salah tu. Esok disula. Dia terpotong tangan, bukan sula, dia terpotong tangan kakinya. Iaitu orang yang itu lain, orang setengah tu. Tersulah betul lah dengan kayu. Dengan kayu berapi dan orang tu yang berjalan dengan manusia kepada sultan dan raja-raja. Dan setengah daripada mereka itu orang yang terlebih busuk daripada bangkai. Keadaannya busuk bunga. Apa cakapnya paling busuk apa gelar? Apa gelarnya sesuatu yang busuk berbenar? Panggil apa? Ya Allah. Bangor. Sekali lagi. Apa nama keluarnya? Sebab betul-betul bangor. Bukan bangau. Bangau tu burung. Ini bangor. Itu paling busuk lah tu. Dia cakap Melayu pun ada cakap orang putih sikit. Macam orang putih sikit. Dia ada sikit besar lagi sampai besar sekali. Dia ada superlatif. Melayu ada. Orang putih ada tu. Ini cikgu orang putih ni tu. Big, bigger, biggest. Tolong belajar ke ni? Big, bigger, biggest. Lagi apa? Small, smaller, smallest. Tall, taller, tallest. Melayu pun ada. Melayu apa? Busuk, hapak, bangor. Cakap Melayu ada tak? Kalau busuk, busuk lah. Atas ada busuk apa? Hapak. Atas ada hapak, bangor. Tak terhidu baunya. Itu lebih busuk daripada bangkai. Iaitu orang yang daripada orang yang berhadap akan bersedak-sedak. Itu daripada bangkai iaitu orang yang berhadap atas yang sedak-sedak. Tak bersedak-sedak je. Tak kira haram. Tak kira apa-apa pun. Berhadap hendak yang sedap-sedap aja dan berlazat-lazat dengan keinginan nafsunya, ikut hawa nafsu aja. Keinginan nafsunya daripada yang haram. Benda yang dia makan itu haram, benda yang digunakan itu haram. Apa saja buat yang benda haram, tapi nak sono-sono. Dia nak berlazat-lazat. Itu bangor baunya.
Keinginannya dengan benda-benda yang haram. Dan menegah ia akan hak Allah pada hartanya. Artinya apa? Artinya banyak tak nak zakat. Artinya banyak tak nak infak. Artinya banyak tak nak bersedekah. Kedekut, bakhil, kajarin, tak hidung masin. Cikir. Tahu cikir? Dia orang gajah cakap cikir atau cikir tu yang kedekut benar tu. Esok apa jadi pada dia? Lebih busuk daripada bangkai. Bangor baunya. Dan itu je, ada lagi satu. Dan setengah daripada mereka itu orang yang dipakaikan baju daripada minyak tanah. Bajunya dibuat daripada minyak tanah. Minyak tanah tu digunting-gunting. Dia dibeku lah, dia jadi macam kain. Tahu minyak tanah? Minyak gas tu. Dia jadi macam kain, gunting-gunting jadikan baju. Itu masuk neraka. Apa jadi? Apa jadi tuan-tuan dan perempuan bila dah masuk neraka, baju pakai minyak tanah apa jadi? Terbakar lah. Minyak tanah kena api apa jadi? Tersampur di api tu. Jadi terbakar. Kerana bajunya dibuat daripada minyak tanah. Untuk siapa tu? Dipakaikan daripada minyak tanah, iaitu orang yang ahli at-takabur. Apa takabur? Apa takabur? Cakap besar. Dia ngaku diri dia handal, dia ngaku diri dia terah. Dan saya ni akulah ustaz yang paling handal dalam dunia, betul? Kalau saya ada ngaku apa itu, apa buat? Tuan-tuan, bila saya datang balik jangan tunggu. Kita kabur. Siapa nak takabur kat tangan? Siapa nak takabur bermakna dia mewarisi sifat daripada iblis. Kerana makhluk yang pertama takbur ialah iblis. Mana tahu Allah kabar Quran? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Apa kata Allah? Ingat ketika aku perintahkan semua malaikat-malaikat supaya sujud kepada Adam, semuanya sujud. Fasajadu illa iblis. Melainkan iblis tak nak sujud. Kenapa? Aba wastakbar. Dia engkar lagi takbur. Itu makhluk yang pertama takbur. Namanya iblis. Engkar dan takbur. Wa kana minal kafirin. Terus jadi kafir. Kerana takbur tadi. Kerana dia melanggar perintah Allah. Allah suruh sujud, tak nak sujud. Bukan sujud macam sembahyang ni. Sujud je diperintah suruh dia tunduk je. Tunduk sikit. Tanda hormat aja. Pun tak nak dia. Bila ditanya mengapa kamu tak nak sujud kepada Adam, jawabnya ana khairum min, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Dia Allah jadikan dia daripada api. Dan Adam dijadikan daripada tanah. Kalau api dengan tanah mana lebih mulia? Tuan-tuan dan puan-puan, api dan tanah mana lebih mulia? Api ke tanah? Api hebat. Tak boleh sentuh apa pun api ni. Api sentuh dengan besi, cair besi tu. Ya ke dah? Ada bangkangan. Api kena kayu, untung kayu tu. Ya ke dah? Ada bangkangan. Api kena daging manusia. Jadi habuk, jadi habuk. Daging manusia tu. Kena api daging binatang. Jadi habuk. Itu api tu. Yang hebat. Tanah. Apa dia? Tempat apa tanah? Tempat orang buang tai. Ya ke dah? Tempat orang kencing. Ya ke dah? Tempat orang nanam bangkai. Jadi dia tu tempat orang meletakkan benda-benda yang hina, benda-benda yang orang-orang tak suka. Tanah. Jadi dia merasakan diri dia itu lebih hebat daripada Adam. Kerana Adam daripada tanah, dia daripada api. Lalu dia di tanah tunduk. Dia lupa yang menyuruh itu, yang memerintah itu ya, orang yang menjadikan dia dan juga menjadikan Adam. Yang menyuruh itu Allah Ta'ala. Jadi Allah nyuruh dia. Dia lupa yang menyuruh itu ialah yang menjadikan dia dan yang menjadikan Adam. Jadi kalau itu yang menyuruh dia, patutnya dia tunduk. Patutnya. Tapi dah diingkar. Jadi siapa takabur, dia telah mewarisi sifat iblis. Dia dah mengikut sifat iblis. Cuma iblis ni lebih baik sikit daripada Fir'aun.
Iblis dengan Fir'aun mana lebih terang? Mana lebih handal? Mana lebih jahat? Iblis ke Fir'aun? Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang lebih terang? Iblis ke Fir'aun? Fir'aun lagi terang. Apa? Kerana iblis tak mahu mengaku dia Tuhan. Dia kata kamu jadikan aku, dengan aku Tuhan yang menjadikan dia. Dia tahu dia mengaku diri dia dijadikan oleh Tuhan. Kamu jadikan aku dari api, kamu jadikan dia daripada tanah. Dia tak mahu mengatakan aku Tuhan. Tapi Fir'aun ada mengatakan dia Tuhan? Ada tak Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan? Ada. Qala ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Berkata ya, aku ini adalah Tuhan kamu yang amat tinggi. Jadi dia mengaku dia Tuhan. Jadi siapa cara lagi? Fir'aun ke Iblis? Fir'aun lagi cara. Jadi tuan-tuan nak jadi apa? Nak jadi Iblis ke nak jadi Fir'aun? Yang mana nak? Puan-puan nak yang mana? Mana-mana pun tak nak. Ya? Iblis pun tak nak, Fir'aun pun tak nak. Kalau Fir'aun dia mengaku dia Tuhan. Iblis tak pernah mengaku dia Tuhan, tapi dia mengaku dia dijadikan daripada api. Dia mengaku dia itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tapi Fir'aun lagi cara. Dia mengaku diri Tuhan. Namrud pun cara juga mengaku diri Tuhan. Itulah di antaranya perkara-perkara yang berlaku di padang mahsyar. Ya. Ada daripada minyak tanah, iaitu orang ahli atakabur dan lain, wujud apa? Dia kata dia, handai aku ni, wujud. Kaya aku ni, wujud. Kalau dalam balik tabel cantik aku ni, wujud. Ngatakan diri itu handai. Itu wujud namanya. Takabur boleh dibanding orang lain. Macam saya, takabur apa? Aku lebih handai daripada imam tadi. Itu takabur. Aku lebih handai daripada pengurusi masjid. Aku itu takabur. Bila dia banding dengan orang lain, itu namanya takabur. Ujuk itu diheran dari dia. Terror aku ni, rajin aku ni, bagus aku ni, pandai aku ni. Itu ujuk. Mana nak? Nak takabur ke nak ujuk, tuan-tuan dan puan-puan? Mana nak? Tak dengar? Mana nak? Dua-dua tak nak. Ujuk pun tak nak, takabur pun tak nak. Dua itu haram hukumnya. Berdosa besar. Jadi orang ujuk, apa dapatnya? Ada takabur dan ujuk. Dan bermegah-megah. Bermegah-megah itu mencari kemegahan. Itu sifat mazmumah juga. Ada sifat namanya hubbul jah. Kasihkan kemegahan. Macam saya nak bagi megah, gunakan perkataan-perkataan yang hebat-hebat. Dia tengah dengarnya. Saya ngajar mana? Gunakan perkataan apa? Manifestasi, organisasi, lagi apa? Paradigma, anjakan paradigma, lagi apa? Positivity, dan sebagainya. Dia orang tu tengahnya dengarnya. Oh, pandai betul Ustaz tu, hebat betul perbendaharaan katanya. Yang sebenarnya dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Menggunakan perkataan-perkataan yang hebat-hebat, tapi dia pun tak tahu. Itu namanya apa? Mencari kemegahan. Nak dipuji dia orang. Supaya orang puji dia. Handai ini. Itu namanya. Penyakitnya apa? Hubbul jah. Kasihkan kemegahan. Dan sebagainya. Itu semua mazmumah tu. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Patut benda itu tak ada pada kita. Itu benda itu. Dari dapat apa? Baju daripada minyak tanah tu. Iaitu orang yang takabur, orang yang ujub dan orang yang bermegah-megah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali dalam Kasyaf Ulum Al-Akhirah. Kasyaf artinya pandangan tembus, ulum tu ilmu-ilmu al-akhirah, ilmu akhirat. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Bahawasanya segala orang yang berzina, dalam dunia dia berzina. Dia boleh ke berzina tuan-tuan? Tak usah akan berzina, hampir dengan zina pun tak boleh. Iya ke dah? Ada bangkangan. Hampir pun tak boleh. Bunga-bunga zina tak boleh. Tak usah akan berzina betul lagi tak boleh. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Surah Al-Baqarah. Bukan, surah Al-Isra. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampir dengan zina.
Innahu kana fahisyah, itu dia adalah perbuatan-perbuatan yang keji. Orang zina itu keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang sangat jahat orang zina. Jangan hampir dengan zina. Tapi kalau zina juga apa dapat? Ini kan. Bahwasanya segala orang yang berzina dan lewat, tahu lewat? Lewat artinya lelaki bersubuh dengan lelaki, namanya lewat. Perempuan dengan perempuan itu namanya apa? Bukan namanya lewat, itu namanya apa tu? Namanya lesbianism. Itu perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki dipanggil lewat. Lagi dibesarkan farasnya pada hari kiamat dan mengalir daripadanya nanah. Orang zina tu kemaluan itu besar. Besar dunia ni, tahu? Siapa nak? Tak nak kan? Alat kelamin lelakinya besar dunia. Siapa tak nak? Kan heboh akhirnya ni orang nak andakkan benda dia besar. Ini besar dunia, siapa nak? Ya? Macam itulah alat kelamin tu dibesarkan besar dunia ni. Kemudian apa lagi? Pada hari kiamat tu dibesarkan farasnya. Faras itu kemaluannya sama ada lelaki atau perempuan ya. Pada hari kiamat dan mengalir daripadanya nanah dan danau. Tahu apa danau? Danau tu apa tuan-tuan? Air yang pada luka tu dah. Ada tak air pada luka tu? Itu namanya danau. Baunya wangi. Baunya wangi ke? Yang tadi apa ni paling apa? Tak ada, bangor. Tu baunya. Danau ya. Itu danau tu pada bangkai, pada orang mati pula lama tu udah ada air namanya. Itu danau ya. Kemudian dia keluarkan nanah dan danau hingga menyakiti dengan mereka itu oleh jiran mereka itu. Jiran pun tak lalu nak cium baunya. Bangor benar. Itu orang yang berzina ya. Di akhirat esok, di dunia ni tak ada apa-apa lah. Di akhirat esok. Ada dalam kitab lain, orang yang berzina tu dibesarkan kemaluannya tu sebesar kalau orang lelaki ya, dibesarkan kemaluan tu sebesar dunia. Ya, kemudian diikat, dibaringkan dia. Ditanggalkan pakaiannya, dibaringkan. Kemudian didatangkan 70,000 orang malaikat mengelilingi orang yang berzina tadi. 70,000 orang, bukan seorang tu, 70,000 orang bawa cemeti. Tahu cemeti? Cemeti apa? Pemuka. Itu yang kita lain. Bawa cemeti. Kemudian seorang akan bilang 1, 2, 3, pong. Pong tu apa? Pong tu apa? Ngempuklah muka. Tangan apa bukannya? Dan kemaluan tu lah hancur. Elok balik, bilang lagi 1, 2, 3, pong, hancur. Bilang lagi, warna rendah, mun, pong, hancur. Bilang lagi, 1, 2, 3, pong, hancur. Tak benda. Itu orang berzina ya. Itu memang kitab lain. Kita boleh baca kitab namanya Sirah Salikin. Ada kan? Itu dosa bagi orang-orang melakukan zina. Kalau perempuan, susu je tu. Susu je tu dibesarkan besar dunia. Kalau lelaki, kemaluannya. Kalau perempuan, susu itu. Macam itu juga. Dibaringkan, didatangkan 70 orang malaikat, mukul itu dengan membilang itu kemudian memukul susu itu dengan tongkat daripada besi ke tembaga, tak tahu lah ya. Itu bagi orang yang berzina. Jadi jangan sekali-kali kita berzina. Kalau dulu-dulu ada pernah berzina, apa buat? Taubat kepada Allah ya, insya-Allah. At-taibu minadz dzambi kama la dzambala. Barang siapa taubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Itu kata Imam tadi ya. Bahawasanya segala orang yang berzina dan liwat dibesarkan farajnya pada hari kiamat dan mengalir daripadanya nanah dan danur hingga menyakiti dengan mereka itu oleh jiran mereka itu. Jiran tercium baunya, sakit. Dan bahawasanya orang yang bermain memukul kayu, dihasyarkan dia dengan kayu itu, dengan kayu permainannya, dengan digantungkan pada lehernya. Itu orang yang memukul bergendang-gendang ya.
bermain-main dengan memukul kayu. Dengan kayu lah macam-macam lah. Teng berbunyi-bunyi umpamanya. Itu kata Imam tadi tu. Dihasyarkan, dihimpunkannya dengan kayu-kayu sekali. Permainan itu dan dikantungkan pada leher. Kayu-kayu itu gantung pada leher. Itu. Dan orang yang berserunai, dia main serunai. Ya. Serunai lah. Saxophone ke, trompet ke. Dia serunai tu macam strolling dia. Macam tu ya, orang yang serunai. Orang yang berserunai dihasyarkan, nanti dihimpunkan dia. Padahal berserunai dia. Dihimpunkan dia sotiok sunai ya. Dan orang yang minum arak, ini orang minum arak. Ya. Orang yang minum arak apa? Dihasyarkan dia dan gelas tempat minumannya dan digantungkan pada lehernya. Dan benjananya pada tangannya, padahal terlebih busuk daripada segala bangkai. Itu orang minum arak, minum whisky, minum brandy, minum champagne, minum VSOP, minum bulldog, minum apa lagi? Jenis stout. Terai ada ustaz ni. Nama arak pun hafal. Tentu tak hafal. Saya banyak nama arak hafal. Esok punya busuk baunya ya. Orang yang suka minum arak. Ya. Arak-arak tu gelas-gelas tu digantung pada lehernya. Kerana baunya bangor baunya. Dengan berjana sekali pada tangannya. Padahal dia terlebih busuk daripada segala bangkai. Kemudian tatkala sampai mereka itu kepada padang mahsyar, dan iaitu bumi Baitul Maqdis, rupanya iaitu sampai ke Baitul Maqdis yang suci, ditukarkan dengan bumi yang tiada dibuat maksiat. Ada bumi itu tak ada tempat orang maksiat. Akan mereka itu, dan adalah manusia pada mauqif itu tempat berhenti ya. Manusia pada mauqif itu atas kelakuan yang mati. Mati mereka itu atasnya. Kemudian masuk syurga. Orang mukminin, orang beriman itu masuk syurga. Orang mukminun padahal muda belia seperti anak. Seperti anak 33 tahun. Ahli syurga itu muda-muda belaka tau. Walaupun yang cakap ni udah 81 tahun. Esok dia kalau dapat menjadi ahli syurga 33 tahun. Faham ke tuan-tuan ni? Mana yang bayar-bayar sadia? Ada tak yang 70 lebih ni? Ramai ni ada tak? Esok 33 tahun umurnya. Tahun depan berapa umurnya? Tuan-tuan, tahun depan berapa umurnya? Kalau masuk syurga 33 tahun. Lagi setahun lagi berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 10 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1000 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Tak pernah tua ya. Itu yang Nabi bergurau dengan mak tuanya. Mak tuan tu isteri kepada Sayyidina Umar. Dia ngapa pada Sayyidina Umar tu? Mak dalam syurga tu tak ada orang tua tahu tak? Maknya dengar orang itu menangis dia. Aku dah tua tak apa masuk syurga je. Menangis. Senyum Nabi tu ya. Senyum Nabi. Nabi tak pernah gelak ketawa kakak tak ada, dia senyum aja. Kalau yang menggelikan hati baginda itu, baginda hanya senyum aja. Menampakkan gigi yang mulia tu. Dia senyum. Lalu dia ngabuk. Betul mak. Dan syurga itu tak ada orang tua, kerana orang tua kalau dapat masuk syurga dia kembali menjadi muda ya. Itu dia. Tak ada orang tua. Muda belaka umur sekitar 33 tahun. Itu ahli syurga. Tiada bertambah dan tiada kurang. Adapun orang kafir, iaitu bersalah-salahan kadar tubuh mereka itu. Dan datang warid itu contoh. Ada yang melakukannya, itu warid. Bahwasanya gigi orang kafir di dalam neraka seumpama bukit Uhud. Gigi itu besar bukit Uhud. Itu orang kafir ya. Dan pahanya seumpama waraqan. Iaitu apa? 2 bukit di Madinah. Iaitu 2 bukit di Madinah. Namanya Waraqan. Itu orang kafir ya. Itu keadaan di akhirat nanti ya. Diriwayat daripada Asad itu sahabat ya.
bahwasanya Allah Ta'ala menghasyarkan segala umum daripada manusia dan jin, semua manusia itu di pada masa nanti telanjang semua bertelanjang sekaliannya. Lagi hina senya telah ditinggalkan kerajaannya daripada raja-raja habis kerajaan tak ada dah. Dan yang kemuliaan muda datuk-datuk habis tak ada datuk lagi dah, daripada orang yang mulia-mulia, maka jadi hina dan kecil mereka itu. Kemudian daripada kebesaran dan mengerasi mereka itu atas hamba-hamba Allah dan bumi, dan tiada mereka itu mengerjakan dengan barang yang disuruh, maknanya wajib tak nak buat. Jadi esok mulia di dunia, hina di akhirat. Berkuasa di dunia, lemah di akhirat. Dia kalau dia melakukan itu. Yang wajib tak nak buat, yang haram buat juga, yang makruh buat juga, yang sunat tak nak buat. Allah sunat tak nak buat. Yang sunat tak nak, puasa sunat tak nak, sedekah sunat tak nak. Dia buat yang wajib-wajib saja. Dia tak selamat, dia tak dapat pangkat di sisi Allah Ta'ala. Jadi mengerasi mereka itu atas hamba Allah pada bumi, dan tiada mereka itu mengerjakan dengan barang yang disuruh Allah Ta'ala. Kemudian datang berhadap segala bintang, segala binatang datang, harimau datang, singa datang, gajah datang dari tempatnya, padahal tunduk kepalanya, kemudian daripada liarnya, kemudian daripada liarnya daripada makhluk, tunduk kepalanya, jadi hina dan merendahkan dirinya daripada sangat huru-hara. Demikianlah hari ini, serta bahwasanya tiada atasnya dosanya sesuatu. Cuma yang tak berdosa, yang berdosa teruklah dibangkitkan seperti binatang lah. Maka berhenti sekiranya itu di belakang makhluk, yang ini di belakang mereka itu. Kemudian berhadap segala syayatin itu setan-setan. Kalau satu setan, kalau banyak syayatin, berhadap segala syayatin, iaitu setan-setan, padahal merendahkan diri mereka itu kerana mereka merasa hina. Syaitan sana hina. Kemudian daripada takaburnya, syaitan memang takabur pun kerana melentangkan atas Tuhan. Malik Ad-Dayan, nama gelaran bagi Tuhan itu Malik Ad-Dayan. Itu keadaan di pada masyarakat, ya. Nanti kita sambung insya-Allah akan datang. Berhenti dulu. Udah bunyi ni. Dia dah gelisah bila nak berhenti. Ini berhenti lah, ya. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Okey. Okey ke dah? Okey ke KO? KO ya? KO sambung lagi sampai pukul 11. Apa dah? Sebuah lah. Teman udah kutek ngajuk lah. Bila dah bunyi itu diam tu. Bekal-bekal berhenti. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Mana setuju lah kalah. Seterusnya, ada siapa-siapa nak tanya? Ini bagi peluang. Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai. Biasa dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya di Masjid An-Naim, Kampung Cekui. Memang orang itu pun tuan-tuan. Kalau semua dapat, muridnya pandai belaka. Kalau semua tak dapat, seorang tak dapat, apa yang tak tahu, itu bukan murid salah. Apa salah? Masalahnya, ustaz ni tak kerti ngajar. Jadi murid tak ada apa ni. Alright, insya-Allah kita akan sambung lagi di masa-masa akan datang. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang bermanfaat, dapat kita bersedia. Benda ni nak kena daripada kita ni tau. Bukan orang lain nak kena ni, kita yang nak kena tu.
Kita bersedia untuk menghadapinya. Mudah-mudahan kita tak ada kena yang itu. Tak ada yang jadi binatang dan sebagainya. Baik, sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirun wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta farhamta falakal hamdu kama akramta fahamta wa qulta wa qalkal haqqa wa